So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana telah membeli kursus online kita pada kali ini. So saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada semua disebabkan korang telah mengambil langkah pertama untuk menceburi bidang baru dan untuk menimba ilmu baru. Okey. Apa benda kita akan kongsikan sekejap lagi adalah mengenai forex trading, tapi penghujung nanti korang akan dapat daripada kelas kita ni, korang akan dapat seperkara, iaitu korang bukan sahaja boleh trade dalam forex trading, malah korang sebenarnya boleh trade dalam apa jua industri yang berkaitan dengan trading. So kita sebenarnya akan belajar ilmu trading tau, okey, tapi menerusi forex trading. So bermakna korang boleh juga guna ilmu ni kepada saham, kepada cryptocurrency trading, stocks trading, dan macam-macam lagi, asalkan ada candlestick dekat depan mata korang boleh trade. Okay, so now kita akan cover beberapa benda dulu. Kita akan masuk pada introduction. Jadi apa itu forex? Forex ni dia datang pada perkataan foreign exchange tau. Foreign exchange saya tahu forex. So forex, nampak tak? Foreign exchange market. So dia hanya short form untuk FOR dan EX. Jadi itu adalah short form untuk foreign exchange market. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pertukaran mata wang asing. Okey. So macam mana benda ni boleh jadinya forex ni, okey? So macam mana boleh jadi, dekat mana keuntungan dia benda ni? Okey, saya ambil satu contoh, katakan anda dekat sini. So ini anda. Alright. Saya memang lemah sikit melukis Okey, so katakan ini anda. Jadi anda nak pergi fly ke New York. Alright, katakanlah korang nak ke New York. So dekat sini first kali kita di Malaysia, betul? Kita di sini, kita di Malaysia. Jadi kita menggunakan MYR, Malaysia Ringgit. Dan kita nak ke New York dan kita perlukan apa? USD dekat sini. So bila kita perlukan USD kat sini, kita perlu pergi mana dulu? Kita kena pergi exchanger dulu. So exchanger. So dekat dalam ni kita perlukan exchanger. Jadi bila kita pergi exchanger, kita tengok berapa rate untuk kita nak tukarkan kedua-dua mata wang ni. Betul? So bila kita nak dapatkan tu, berapa pula harga dia? Now jom kita search dulu So USD to MYR berapa? RM4.15 untuk RM4.15 ringgit. Okay, ringgit Malaysia untuk dapatkan $1 Bermakna katakanlah kita nak tukarkan $1,000 kat sini. Okey, katakanlah kita nak tukar $1,000. Okey, untuk kita punya perjalanan ke sana mungkin 5 hari. Okey, 5 hari. So kita kalikan dengan rate tadi 4.15 bersamaan dengan RM berapa? 4150. So ini hari kita pergi. Katakanlah hari ni kita pergi, okay? So hari ni kita pergi, ini rate dia. Okay, nak jadikan cerita, besok 5 hari seterusnya bila kita balik ke sini. Okay, bila kita berada New York, kita balik ke sini. Alright. Tiba-tiba kita nampak rate daripada RM4.15 ni dia jadi RM5.15. Okay, RM5.15. Jadi dalam hal ni apa jadi? Apa yang akan berlaku dengan $1,000 tadi? Okey. $1,000 tadi bila kita kali balik, dia akan dapat apa pula sekarang ni? Kita tengok sekejap saya ni. So yang tadi mula-mula kita dapat RM4.15 equivalents to RM4,150 MYR. Jadi sekarang dia punya rate dah naik pula. Dia dah naik kepada RM5.15. Jadi bila RM5.15 ni yang kita dapat, apa dia? Kita dapat RM5,150 MYR. Alright. Jadi dekat sini apa keuntungan yang kita dapat pada kedua-dua ni? Disebabkan rate kecil yang pertukaran di sini, kita dah secara percumanya kita dah untung RM1,000 Malaysia Ringgit. Disebabkan pertukaran mata wang asing dan juga naik turunnya sesebuah rate antara satu negara dan satu negara. Jadi itulah yang kita panggil sebagai foreign exchange. Itu di situlah perniagaan mereka boleh terjadi. So kepada anda semua di luar sana, jangan risau, saya akan cuba untuk clearkan apa benda, saya akan cuba simplifykan mana yang susah atau mana yang agak complicated dalam ni. Saya akan cuba untuk simplifykan untuk kesenangan anda semua untuk mempelajari ilmu ni. Okay? Jadi saya harap korang semua clear dalam basic ni. It's very simple. Okay. Begitu juga dengan USD
JPY ke, ataupun korang daripada Jepun nak pergi US ke, diorang akan lalukan benda yang sama. Semua kena pergi money changer untuk tukar duit mereka, betul? Alright, so sekarang ni tapi dalam nanti bila korang dah start trade, korang akan jumpa dengan beberapa apa nama dia? Korang akan jumpa dengan beberapa pair. Okay, we call it pair. P-A-I-R. So pair. Ini pair ni korang akan jumpa nanti, korang akan jumpa macam-macam jenis. Saya tunjuk contoh kita pergi ke investing.com. Alright, kita pergi investing.com. So kita tengok. Alright, katakanlah saya ambil Euro USD. So korang akan nampak benda-benda ni, okay? So saya akan nak tunjuk korang apa maksud benda-benda ni sebenarnya. Alright, it's very simple sebenarnya. So kita ambil daily, and then kita akan technical chart. Alright, sign in dulu. Excuse me. Alhamdulillah. Alright, so nampak kat sini kita nampak Euro USD. Right? Kita nampak ada Euro USD kat sini. Dan bukan hanya ada Euro USD, dia juga ada USD JPY, dia ada macam-macam lagi USD JPY, dia ada Euro Canadian, alright, Canadian dollar, CAD, kita juga ada GBP, pound Australian dollar, iaitu GBP AUD, dan macam-macam lagi. So kenapa, macam mana pula korang nak berniaga dalam benda ni kan? Sebab dia dah jadi ada dua pula. Okay, now it's very simple. Sebelum saya nak ke arah tu, saya juga nak bagi tahu kepada semua, forex trading, forex ni adalah satu industri yang profesional. Satu hari dia punya keluar masuk duit dalam industri ni, total dia adalah $5 trillion. So you bayangkan macam mana sebenarnya profesional industri ni. Tapi disebabkan badan-badan yang tidak bertanggungjawab di Malaysia, dia buat industri ni nampak seperti negatif. Hakikat dia bukan. Alright, so saya nak bagi tahu siapa sebenarnya trade benda ni. Hedge funds trade benda ni, bank trade benda ni, insurers trade benda ni, retail trader seperti kita trade benda ni, dan macam-macam lagi badan-badan yang hebat-hebat pun trade. Okay, syarikat-syarikat kereta, syarikat-syarikat yang hebat, Alibaba, ini semua syarikat-syarikat ni yang berada di atas ni, yang berada di saham semua dan sebagainya, semua pun melalui benda yang sama, iaitu trading. Okay, so berbalik pada tadi, macam mana yang kita nak trade tu. Okay, now saya tengok tunjuk balik tadi. Kita pergi pada technical. So dalam hal ni, dia sebenarnya sangat-sangatlah korang perlu tahu satu benda. Di hadapan ni, bila korang nampak Euro USD ataupun, okay, kita ambil paling kena dengan situasi kita, USD MYR. Okay, USD mata wang US dan juga Malaysia ringgit. So USD MYR. So yang USD kat depan ni korang nampak USD dan juga ada slash, betul? Ada slash kemudian MYR. Korang kena tahu satu benda. Di hadapan ni kita panggil sebagai base, di belakang kita panggil sebagai code. So base ni adalah base dan code ni adalah code lah. Jadi macam mana benda dua-dua ni dia hubung kait? Sekarang ni very simple. Korang nampak USD MYR. Yang depan ni adalah dia punya base yang membuatkan berapa yang akan dikalikan oleh code. Katakanlah dalam hal ni MYR perlu dikalikan kepada berapa berada di sini untuk mendapatkan satu base code. Base currency dia. So katakanlah dalam hal ni kita memerlukan RM4.14. RM4.12 lah, sebab kita dah bundang kat sini kan. Alright, 7.75. So 4.15. Tengok kat sini, you perlukan 4.15 Malaysia ringgit untuk dapatkan satu USD. Katakanlah dalam hal ni GBP USD. Jadi kita memerlukan 1.3, kiranya 1.3 dolar untuk mendapatkan 1 pound. Macam tu. Okay, so itulah cara macam mana base dan juga code ni diorang bekerjasama dalam, not to say bekerjasama lah, macam mana diorang beroperasi bersama. Okay, so dalam trading forex, korang akan jumpa benda-benda ni saja, kita panggil pair. Alright, so diorang ni ibarat boxing. Okay, satu naik satu jatuh. So diorang fight untuk nak kekalkan diorang punya value dalam market. Okay, berapa rate diorang kat market. Okay, saya harap anda semua clear pasal benda tu. So saya ulangi lagi sekali, trading ni adalah satu industri yang profesional. Kalau korang tak percaya lagi, korang boleh buka dekat Bloomberg. Okay, kalau korang check in hotel-hotel sekalipun, korang boleh check, okay, mana hotel-hotel yang saya ingat 4 star ke atas lah, mesti akan ada channel Bloomberg. Diorang ada satu channel Bloomberg sendiri untuk ceritakan tentang market. You see atas ni,
Okay, kita tengok. Diorang ada currencies, diorang ada futures, diorang ada economics dan sebagainya, yang akan menceritakan benda-benda tu. You see, katakanlah saya buka dalam currencies. Kita nak cerita pasal currencies hari ni. So katakanlah kita buka untuk currencies. You nampak nanti nampak Euro USD, USD JPY dan sebagainya dekat sini. Okay, alright. Okay, kita teruskan kepada kita punya yang kita nak cover. Okay, dalam trading, okay, kita ada trading session. Kita panggil trading session. Trading session ni dia ibarat macam mana saya nak bagi tahu. Dia macam shift lah. Kalau kita bekerja, kiranya ada shift malam, ada shift siang kan. So siapa yang masuk shift malam, siapa masuk shift siang dan siang lah dah. Siapa yang masuk shift siang dan sebagainya akan diberitahu dalam ni. Jadi korang perlu tahu trading session in Malaysia. Okay, so korang boleh tengok kat sini Ini waktu dekat Malaysia. Jadi kita tengok kat sini. So Sydney, Tokyo, London, New York. So dia ada open close. Bila waktu dia akan aktif, bila waktu dia tak aktif. Okay. So dalam hal ni saya tunjuk okay, dalam cerita kita ni Sydney adalah Australia. So apa-apa saja yang berkenaan dengan mata wang AUD. Tokyo pula adalah Jepun, apa-apa saja yang berkenaan dengan yen ataupun JPY. London pula berkenaan dengan pound, GBP. New York pula berkenaan dengan USD. So ini adalah waktu dia buka, waktu dia tutup. Okay, sekarang ni saya nak bagi tahu. Mungkin korang terfikir, habis tu kalau tutup dia tak boleh nak berniaga lah. Bukan macam tu, okay? Bukan macam tu. Okay, katakanlah pada satu situasi kita ambil AUD USD katakanlah. AUD buka pukul 6, tutup pukul 3. USD pula New York ni dia buka pukul 8, habis pukul 5 pagi. You see? So sekarang ni tidak bermaksud bila salah seorang tutup, dia terus tutup semua. Tidak, bukan macam tu. Okay, katakanlah AUD USD. Katakanlah bila AUD tengah buka, USD tutup, dia akan tetap juga menggerakkan market. Cuma dia tidak seaktif bila dua-dua merge dalam satu masa. Okay, masa yang paling baik di Malaysia untuk kita trade adalah daripada pukul 6 tu dah boleh start ready lah. Okay, yang betul-betul dah akan start dalam pukul 8 sampai pukul 12 menurut kajian saya lah. Okay, 8 sampai pukul 12 ni is the best time untuk kita nak trade dalam dalam forex market di Malaysia ni. Okay, saya harap semua clear pasal benda tu. Dia sebenarnya tak ada apa yang too complicated pun lah. Alright. So waktu kemuncak yang saya nampak betul-betul pukul 8 sampai pukul 12. So korang kena take note benda tu. Waktu Malaysia lah bukan waktu luar negara. Okay. Seterusnya kita nak cerita pasal broker. Okay, dalam trading kita juga akan ada orang tengah yang akan hantarkan kita punya order kepada big player. Okay, kita letak dekat situ big player ataupun HQ lah bagi korang senang faham. So ada orang tengah kita panggil broker. Dan kat bawah ni kita panggil retail trader. So retail trader ni adalah kita lah, us. Alright. So kita sekarang ni kita nak, kalau boleh kita nak orang tengah ni orang yang paling genuine. Betul. So orang yang paling genuine ni saya akan sarankan kepada anda untuk ambil broker, elakkan broker MM. Okay, broker MM ni adalah market maker. Market maker ni dia akan kacau kita punya perniagaan. Okay, kadang-kadang dia akan kacau kita perniagaan sebab diorang ada satu sistem yang betul-betul boleh kacau kita perniagaan. Jadi berhati-hati dalam memilih broker. Broker yang terbaik adalah broker ECN. Okay, ECN iaitu stands for Electronic Communication Network Broker, iaitu ECN. Satu lagi adalah STP, so straight to processing. So benda ni dia akan dua ni yang terbaik ni. Sekejap saya tunjuk color merah lah saya ambil. So this one ECN dan juga STP. This one elakkan. Okay, elakkan cari MM. So nanti saya akan antara, okay, tak payah nantilah, sekarang saya bagi tahu. Dua broker yang terbaik untuk korang gunakan adalah IC Markets dan juga Axi Trade. Alright, Axi Trader. So Axi Trader ataupun IC Market, dua ni. Okay, korang boleh gunakan link yang saya bagi ataupun kalau korang nak register sendiri pun boleh, tak ada masalah. Alright. So saya harap korang clear. Untuk ECN ni maksud dia adalah Electronic Communication Network Broker. Untuk STP ni adalah straight to processing. So saya harap korang clear. Nak carilah kedua-dua ni. Alright. Tapi selalunya ECN ni mahal sikit. Okay, ECN ni mahal sikit. Okay, orang kata tu good things can't be cheap, cheap things can't be good kan. Yang mana yang orang kata sesuai yang ramai orang pakai adalah STP lah. Dia tak mahal sangat, dia tak murah sangat, tapi dia jaga kualiti dia. Okay, dan untuk dua broker yang saya bagi tahu tadi tu, kedua-duanya
ada ECN, salah satu ada ECN, salah satu lagi ada STP. Okay, satu ada STP, satu lagi ECN lah. That's the word. Okay, next kita nak go through cover pasal ini semua kita masih di dalam basic kita masih di dalam introduction. Leverage. Alright, leverage. Nanti dalam trading korang akan jumpa leverage. Apa itu leverage? Sebenarnya simple leverage ni. Leverage ni, okay, bayangkan you ambil gambar ni. Okay, bayangkan ini batu okay, tak payah bayangkan lah. Memang betul lah ni batu kan. So, dalam batu ni, macam mana batu ni nak naik kalau you tak dapat bantuan daripada dekat sini ni. So, macam itulah ibarat dia. Batu ni ibarat kita punya duit lah. Katakanlah duit kita baru besar ni, tapi kita nak naikkan duit kita macam mana? Iaitulah kita perlukan leverage. Lagi besar leverage kita, lagi besar kita boleh trade. Okay, katakanlah sekarang ni kita ada $1,000 US, kita boleh trade ibarat $100,000 US. Ada macam tu sampai macam tu sekali. Tapi korang kena ingat, leverage kalau terlampau besar pun sebenarnya risk kita lagilah besar. Forex trading ni adalah satu industri yang sangatlah high risk. Jadi korang kena jaga. Cara dia untuk korang nak tenang sikit adalah korang jagalah risk korang. So that's the only way. Alright. Jadi dalam leverage ni besar memanglah keuntungan lebih besar, tapi dia punya jatuh pun boleh lagi besar. So korang berhati-hati pilih korang punya leverage. Leverage yang terbaik sebenarnya adalah antara 100 hingga ke 1,500. Alright, ini antara yang terbaik lah yang korang boleh ambil. Nanti bila dia nak buka account tu, korang boleh go through lah benda tu. Alright. Saya harap clear pasal benda tu. Dan seterusnya kita akan go through kepada trader punya jenis. Alright, beberapa jenis trader. Korang pernah tak dengar satu perkataan bila dia cakap aku malas nak trade lah, sebab trade ni nak kena menghadap 24 hours dan sebagainya. Okay, now sebenarnya hakikatnya trading ni bukan itu industri tu. Dan itulah salah satu sebab kenapa saya buat benda ni. Pertama, untuk membantu mana yang perlu. Kedua, untuk saya nak spread the realest thing about this industry. Okay, the realest thing about this industry. Sebab apa? Saya nampak orang dah banyak salah anggap, dan banyak apa definisi yang keluar daripada mulut-mulut orang lain, itu bukanlah hakikat yang sebenar dalam industri ni. So, dia ada 3 jenis trader. Pertama dia ada kita panggil dia sebagai swing trader. Dia ada swing trader, dia ada intraday trader, dan satu lagi dia ada scalp trader. So, I nak you faham satu benda. Dalam swing trader ni, dia akan mula trade dan dia akan simpan perniagaan dia tu daripada sehari sampailah berminggu, daily, sampailah berminggu, sampailah berbulan-bulan, mahupun bertahun-tahun, yearly base. So ini dia punya cara perniagaan dia. Lama lah, dia swing lah benda tu. Untuk intraday pula, dia takkan lebih untuk dia simpan perniagaan tu antara 24 jam sampailah 48 jam dia punya perniagaan tu. Okay. Untuk scalp punya traders pula, inilah kebanyakannya yang banyak. Inilah sebenarnya definisi untuk kenapa orang cakap aku kena menghadap je chart tu. Okay. Dia punya scalp ni kadang-kadang tak sampai 5 minit pun dia dah ambil dah perniagaan dia. Dia baru masuk 5 minit dia dah keluarkan balik. So katakanlah dia beli kat sini, naik sikit pun dia terus tutup. Naik sikit pun terus tutup. Dia jual, tutup. Lepas tu naik balik, rugi. Lepas tu that's the way yang saya tak sarankan untuk scalp. Okay. Dan kebanyakannya scalper ni dia akan main daripada minit 15 ke minit 1. Nanti saya akan tunjuklah apa benda ni. Alright. So sekarang ni setakat tu saja perkongsian kita buat masa ni, dan saya akan continue dengan next video mengenai technical analysis yang korang tak sabar-sabar nak tunggu tu. Alright, saya harap clear perkongsian saya kali ni. Dan saya nak dinner dulu. You guys take care. Assalamualaikum.